Halo, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya, Sampedaka. Alhamdulillah, aku sekali lagi masih diberikan rezeki untuk buat video, masih diberikan kelapangan, kesihatan, idea serta kepetahan untuk aku terus berkongsi sebarang info dan maklumat, tips-tips melalui medium yang aku gunakan melalui video lah. Kalau sebelum ni, dulu kalau orang yang tak tahu, aku kerap buat perkongsian berkenaan motor, enjin apa semua ni melalui penulisan, tapi sukar untuk aku fahamkan orang apa yang aku cuba fahamkan melalui penulisan, sebab emosi seseorang yang sedang membaca tu sendiri mempengaruhi apa yang dia faham. Sama juga dengan video, emosi orang yang sedang menonton video ni sendiri mempengaruhi kefahaman dia ataupun cara dia penerimaan tentang videoku, cara dia menerima videoku. Kalau tengok dalam keadaan tenang, insya-Allah boleh terima. Kalau tengok dalam keadaan panas, tengah runsing, tengah lapar ke apa, so mungkin pemahaman apa tentang apa yang aku cuba kongsikan tak sampai, sebab emosi mempengaruhi kefahaman kita lah. Itu yang majoriti aku nampak sekarang lah. Ok, so untuk video aku macam biasa panjang, kita buat panjang bukan sebab nak habiskan data hampa, bukan sebab nak buang masa hampa, semualah tak ada lain sebab nak bagi kefahaman yang supaya hampa betul-betul dapat faham. Tak dapat 100%, 50% pun ok, jangan tak dapat langsung kan? Bukan semata-mata kita nak buat panjang, sebab habiskan data hampa aku bukan dapat apa pun, tak dapat apa pun, kita semua berkongsi saja. Okay, so kalau yang runsing video panjang tu, jadilah seorang viewer yang bijak lah. Kalau video ke 50 minit, kalau serabut tu panjang, tengok 10 minit, esok tengok 10 minit, lusa tengok 10 minit, tulat tengok 10 minit, lepas tulat apa, mengulat, mengulat tengok lagi 10 minit. So habislah videoku yang sepanjang 50 minit tu. Simple, jangan berumur, jangan pening-pening tak ada komen buatlah video pendek-pendek tu. Cakap kalau nak tengok video pendek-pendek, tengok TikTok lah kan, tak ada masalah pun. Okay, so untuk video kali ni, Alhamdulillah, untuk video kali ni aku diberi kebenaran oleh owner enjin sendiri. Untuk dia cakap dahsyat tu tak apa, buat video pun dekat YouTube tak ada masalah kan. So bila dapat kebenaran barulah aku buat, kalau tak ada kebenaran aku pun takkan buat lah. Okay, enjin kali ni kita ada enjin Honda ES5. Honda ES5 ni dia special sikit lah. Selalu dengar si ES5 sekarang tak ada enjin lain ke kan. Sebab ES5 antara motor yang memang orang modi sepanjang zaman lah, aku boleh cakap. Best of the best enjin Honda yang Honda design adalah Honda ES5. Okay, Honda ES5 ni apa yang special tau? Special first kali CC dia. CC dia dah modify daripada asal 97cc. Kalau kita calculate by formula, kalau dekat stripe motor tu tulis 100cc yang normal lah. Iklan memang dia akan penuhkan terus cc tu, dia genapkan terus. Kau nampak wow sikit kan. Okay, untuk Honda ES5 ni daripada asal 97cc, dia dah upgrade sehingga cc dia 192.9cc. So hampir 193cc lah kita kata. Dan dekat-dekat 2 kali ganda dah daripada enjin asal lah. Kapasiti asal enjin tu 97, dia convert pergi ke 192.9. So memang besar lah cc tu, memang besar. Dan kegunaan dia ke arah 201. 201 ni apa? 201 ni adalah jarak main sprint test lah. Orang set time apa semua, 201 meter. Specialnya Camry yang sampai aku owner pun bagi kenderaan tu aku buat video adalah penggunaan barang dia guna kat enjin tu. Yang mana bukan kat enjin lah, bahagian head dia lah. Dia guna rocker arm bearing. Okey, dengan rocker arm bearing ni biasa je rocker arm bearing, betul tak nafi. Aku pun ada buat video macam mana kita pakai rocker arm Bodenas GT 128, kita convert Honda ES5 pakai rocker arm Bodenas kan. Lepas tu kita ada buat video Honda ES5 pakai rocker arm Yamaha legenda punya. So kali ni kita buat Honda ES5 pakai rocker arm bukan motor lain tapi special untuk Honda ES5. Untuk rocker arm kali ni kita dapat rocker arm daripada BRT. Aku pun tak tahu owner dapat mana, tapi memang BRT, sebab dekat rocker arm pun ada cop BRT semua, memang original daripada BRT lah. Okay, untuk orang yang tak tahu BRT itu apa, BRT itu adalah singkatan bagi sebuah nama company yang besar, iaitu Bintang Racing Team. Sebuah company racing part daripada Indonesia yang dulu terkenal, asalnya setahu aku terkenal dengan pengeluaran CDI. Yang mana CDI dia orang dah lama dah boleh map. Kita kat Malaysia ni masih baru-baru lagi. Tak baru juga, lama juga kan. Oh, sekarang ni baru meletup. Sedangkan dulu daripada Indonesia dia orang dah ada CDI map dah lama dah. So tak jauh pun Indonesia. Kita satu rumpun bapa, harusnya rukun. Ya kan? Kita Indonesia tak jauh mana pun. So daripada company tu ni, rocker arm tu dia dah buat special lah. Sebab kalau macam tengok video tunjuk tu, kalau nak pakai rocker arm dah dash, ada bearing tu, kena auto head, NGT pun kena auto head kan. Kalau untuk rocker arm BRT ni tak payah, PMP je dekat head rocker arm tu je lah kan. Sebab kalau kita Honda Dash, kita PMP, skru tepek takkan kena batang bar.
Merina GT pun skru tepek takkan kena batal buff. Itu je isu dia sebenarnya. Jadi kita kena lay sikit, kita kena buat boost semua. So banyak benda lah. Kalau rock arm ni just kita modify buff guide lah lagi. Dekat hit sajalah, buff guide tu kita modify bagi rendah sebab cam kita pakai tinggi. Rugi pakai rock arm bearing, cam yang ada, rock arm yang ada ratio, custom cam plate tapi nak lift biasa-biasa, rugi, cakap rugi je. Nanti aku akan tunjuk kat hampa macam mana bentuk cam dia, macam mana cara kita buat, macam mana cara kita pasang kat head tu. Boleh tunjuk kat hampa nantilah rupa-rupa cam dia macam mana kita nak buat sampai jadilah. Right, so jom kita pergi lebih lanjut dekat head dengan rocker arm dan cam tu sendirilah. Aku akan tunjuk kat hampa apa yang special dia sangat-sangat. Right, jom. Alright, so macam aku bagi tahu, kita ada rocker arm daripada BRT. Okay, so kamera tolong bekerjasama. So boleh tengok ini adalah rocker arm Honda E-Spy khas daripada pihak BRT sendirilah. Dia orang sentiasa dengan tagline dia, kami beda, memang beda bapak, yang benar bapak. Nampak? Kan? Adakah sama ke dengan rocker arm biasa kan? Selalu cakap alah mana ada function rocker arm ni. Okey, tengok sini. So, kepada yang kata tak ada function pun tukar rocker arm tu, tengok sini. Kamera tolong bekerjasama. Okey, nampak? Belakang ni sama. Belakang ni sama. Beza depan ni, titik sentuh cam tu sendiri. Ni kalau nak faham lebih lanjut boleh rujuk video aku ada apa dengan rocker arm kan. Aku dah bahaskan dekat situ, aku cuba kongsikan apa beza dia dan apa best dia, apa gila babinya bila kita tukar rocker arm. Okey, so dekat sini ada rocker arm extended Spy ni dengan rocker arm BRT yang dia dah specialkan buat untuk pakai rocker arm bearing tu lah, nampak beza. Lepas tu kat sini kita ada rocker arm Honda Dash. Nampak hampir sama sebab ratio dia dekat-dekat dah. 0.1 beza ratio dia. Ni rocker arm Honda Dash. Okey. So setengah orang cakap tak ada beza pun bila tukar rocker arm. Aku cakap yelah, kau dia pakai daripada rocker arm standard, beli rocker arm kat kedai yang sama motor, cuba tukar rocker arm motor lain. So kalau kepada yang tak percaya perbezaan bila kita tukar rocker arm ni, aku ada juga jumpa orang cakap macam tu. Aku cakap senang je. Kalau ada motor E-Spy standard, beli rocker arm Yamaha Legenda 110 pasang. PMP je. Motor standard, PMP je. Lepas tu aku ucapkan siap-siap takziah je lah. Sebab kita tahu memang confirm enjin tu akan relay tu enjin tu. Okay, so ini rocker arm dia tau. Ni rocker arm dia. Cam dia bentuk macam mana pula? Okay, dekat sini kat sininya aku buat pandai lah. Sebab owner bagi kebenaran untuk sang, aku pun cakap direct, aku pun tak pandai sangat. Tak apalah sang, buat-buat je lah pandai. So dapat kebenaran buat-buat pandai. Ini adalah cam custom untuk menggunakan rocker arm bearing daripada pihak BRT sendirilah kan. Aku buat sendiri cam ni, cuba-cuba buat. Tengok bila cam bearing bentuk dia kena macam ni lah. Baru pergerakan dia cantik lah. Untuk bearing memang bentuk dia pun kena bulat macam ni lah. Tu memang aku rasa umum tahu tu sepatutnya tu. Ni benda basic juga kan. Okay, ini rocker arm yang special tu, cam yang special. Cuba tengok cam E-Spy biasa. Ni cam racing E-Spy biasanya pakai rocker arm standard. Nampak bentuk dia jauh beza. So kalau kata sama, aku tak tahu, Allahualam lah. Sama ada kamera aku tak bagus, angle aku tak bagus, atau hampa yang tak perasan kan. Nampak beza bentuk ni, bukan setakat beza bentuk ni. Puncak dua-dua cam ni, loop separation angle dia dengan ni. Nampak cam ni kita panggil cam tidur lah kalau aku, cam tidur. Okay, ni cam racing biasa, E-Spy pakai rocker arm biasa, ni pakai rocker arm bearing BRT je lah. Okay, so macam mana nak buat dia? Setengah cakap kenapa, boleh ke buat pakai cam mentah? Okay, ni cam mentah Honda E-Spy. Ada juga kat aku sikit. Okay, ni cam mentah Honda E-Spy dengan cam yang aku buat tadi special tu. Nampak? Boleh buat tak? Tak boleh buat. Tak sampai. Sini tak cukup, isi tak cukup, sini pun tak cukup isi. Jadi kalau nak buat pakai cam mentah, aku kena wedding. So apa guna cam mentah sebab kat sini pun nanti akan buang. Bentuk dekat sini nanti loop dah kita ambil. Kan? Nampak? Tak boleh. Jadi cara nak buat cam ni macam ni je lah ubat dia. Kita hantar wedding stainless steel. Nampak? Kita wedding kat sini. Maksudnya kita wedding bawah ni lah. Bawah ni dengan bawah ni lah. Sebab kita nak tidurkan cam ni. Pak, kita wedding ni besar sebenarnya, besar. Memang tak pakai sebanyak tu pun. Tapi untuk cam wedding ni aku selalu amalkan konsep biar lebih jangan tak cukup. Sebab pernah aku live dekat Instagram, buat live Instagram. Buat cam wedding juga, potong wedding dia tak cukup. So esoknya aku kena pergi hantar wedding balik. Lepas tu kita kena touch up balik . Video touch up tu pun ada, aku dah buat juga dekat Instagram aku. Sebab kita buat base 16. Sebab ni circle kita dalam 18 tak salah aku. Base circle dia. So memang tak cukup, jadi kita kena wedding lah. Nampak? Macam ni boleh jadi bentuk dia. So memang lama, makan masa. Nak dapat look pun makan masa. Tapi Alhamdulillah diberi sedikit lah idea, diberi ilham sedikit untuk cuba-cuba buat pandai.
Right, so berapa tinggi cam ni tau? Kita tengok kaliper berapa tinggi cam ni. Okey, pinggang dia 18 lebih kurang. Puncak dia 24, so plus minus lebih kurang 6 lah. 6 mm plus untuk exhaust. Untuk minyak berapa? Untuk minyak sama juga lebih kurang 17 lebih dekat 18. Sini 24. So plus minus lift cam, ketinggian cam untuk menolak roka arm lebih kurang 6 mm plus plus. Plus plus lah. Bahasa mudah aku. Okey, so macam aku cakap ni dia masuk terus dia dekat head kan. Okey, sekejap. First sekali kita ni lah. Kita apa ni? Kita bawa masuk bearing dulu. Bawa masuk bearing dekat cam dulu. Atau akan tunjuk kat hampa bila mana kita letak cam ni dekat dalam head tu lah. Tu dia proses masukkan bearing cam. Menggunakan special tool, nama dia hammer dan tangan. Tu dia. Kadang-kadang merah tangan. Kena ketuk bearing cam sampai 50 biji, merah tangan. Jadi macam itulah kerja kita. Okey, saya tengok sini. Cam ni kita akan masukkan dekat head ni lah. Ni head owner punya lah. 3228 servo dia, nampak besar bapaknya. Jangan tanya 3228 piston saya apa sang. Aku dah buat video piston saya apa, valve saya apa, so boleh rujuk kat situ. Ni kita bore spring bodoh-bodoh aja sebab kita nak sukat je pun. Okey, kalau pakai rokaan motor lain, Honda Dash ke GT 128, Legenda W125, dia problem dekat sini tau. Kita kena outer. Boleh nampak bekas aku outer tu, aku hantar machinery terkabur. Tu semua kita outer sebab nak ginjak. Sebab kalau tak, kedudukan rocker arm tak kena valve. Sebab tu kita kena ginjak. Nampak sini tak kena. Sebab tu kita potong belah sini. Sama juga belah sini. Kita potong belah sini kan. Saya tengok. Tak kena valve. Sini pun kena. So kita kena buat boost, sub ni pun kita kena modify lain. Tu sebab dia lah. Banding dengan head ni, dengan menggunakan rocker arm daripada BRT ni, kita tengok masuk terus je cam. Cam masuk terus. Okey, cam sudah selamat dimasukkan ke tempatnya. Okey, ni rocker arm tu lah. Rocker arm hashtag kami beda, memang berbeza. Right, masuk terus je. Sama juga. Masuk terus je guys. So dia memudahkan kita lah sebenarnya. Okey, masuk terus. Right. Masuk. Masuk tengok. Kena elok-elok screw tepek dengan valve. Ni pun sama. Kena elok-elok screw tepek dengan valve. Masuk terus je. So yang ni longgar ni biasalah. Kita pakai stopper ataupun bubuh lah. Sebarang washer ke apa untuk bagi dia tak bergoyang macam ni lah. Tu je pun. Loop pun kena cantik je. Loop pun kena elok-elok, ngam-ngam, cun-cun je. Right, so itulah inovasi daripada pihak BRT. Yang orang hashtag dia apa? Kami selalu berinovasi, betul lah tu. Kan? So kita akan dial cam ni, tengok berapa data aku buat. Kan? Jom. Okay, so sekarang ni head ni aku dah pasang. Kita tengok kita pakai rokaan BRT tu. Cam apa semua. Okay, sekarang ni enjin ni macam aku beritahu tadi, owner nak pakai untuk main 201. Umum kita selalu diberitahu orang kalau nak main pickup, marking kita kat mana? Ke bawah satu mata. Tengok tu, saya ingat tu, ke bawah satu mata. Kalau nak main top speed, orang cakap ke atas satu mata. Sebab apa? So sengaja aku buat macam ni supaya boleh menjawab sekaligus soalan tu lah. Right, so sekarang ni kita lompat gigi satu mata ke bawah dan kita akan dial cam ni. Kita tengok berapa nombor dah aku akan cuba kongsi. Sebab apa orang kata marking ke bawah motor lebih pickup, marking ke atas satu gigi motor terasa lebih ke arah top speed lah. Cenderung kecenderungan dia. Right, so kat sini tengok piring macam biasa kita ada 4 bahagian. Sini aku tulis siap-siap exhaust close, sini exhaust open. Kalau laju sangat tolong tengok dan dengar apa aku buat lah, senang. Sini intake open, aku pakai color lain. Sini intake close. Right, dia nampak clear tak? Ok, Alhamdulillah. Right, so first sekali sebelum nak mendial motor macam biasa, belilah whiteboard satu, modal berapa duit je. Sini open, sini close, sini intake, sini exhaust. Ok, untuk kita dial first sekali kita akan dapat nombor ni. Exhaust open, nombor 2, minyak open, nombor 3, exhaust close, last sekali kita akan dapat intake close. Itu turutan dia lah. Kita akan pusing piring ni mengikut arah pusingan enjin. So kalau motor pusingan dia lawan jam lah, kan?
kalau hampa dial piring ni bubuh belah utuh, baru kena pusing. Tengoklah ke mana pusingan dia. Okay, so first kali kita akan dial. Okay, bagi meter elok sikit. Right, kita tengok meter exhaust. Untuk sebarang membuka macam biasa, kalau yang dah tahu, kalau yang tak tahu, kita kena biar pusing ni, pusing satu pusingan ataupun 1 mm, baru kita tengok nombor dekat piring. Okay, so sekarang kita tengok. Alright, sekarang ni exhaust buka dekat 80 tu. Kita tulis je lah kat sini 80. Alright, lepas tu nombor 2 kita dapat apa? Kita dapat minyak buka. So kita pergi ke meter minyak, tengok meter minyak atas. Meter exhaust waktu ni buat tak tahu lantak dia, dia nak jadi apa pun, dia nak bershuffle ke, dia nak bertiktok ke apa, lantak dia. Kita tengok meter minyak. Okey, meter minyak dah mula bergerak. Berhenti satu pusingan. Oh, kelajak. Okey, kita ambil nombor. Sekarang ni minyak buka dekat 55 minyak buka. Right, so kita teruskan pusingan, kita akan dapat exhaust close. Okey, untuk sebarang menutup ni macam mana cara dia? Biar meter ni pusing sampai habis, lepas tu kita kena patah balik satu pusingan. Sebab tadi buka kita pinjam 1 mm. Sikit je nak sama ni. Okey, dah habis macam tu, nampak dah habis. Meter exhaust dah tak berjalan, kita reverse balik. Patah balik. Patah balik. Okey, kita tengok kita dapat 10. 10 lah lebih kurang, 10. 80, 10. Okey, lepas tu kita pusing macam biasa balik untuk dapatkan minyak tutup. Minyak tak tutup lagi ni, nampak meter minyak masih buka paling tinggi. Okey, sekarang ni dia reverse balik, maksudnya valve daripada dah keluar, dia nak masuk balik tempat dah. Nak balik tidur ni sampai habis. Ni kalau jarum kita letak tepat, dia akan kekosong balik. Ni ada sikit lagi tak tepat angle dia. Ni boleh dah tu. Tengah berhenti kat sini, so lagi tak tepat lah sebenarnya. Kita letak jarum tu. Jarum tu kena letak betul lah. Alright, so dah habis macam ni, kita tengok. Kita kena reverse balik satu pusingan. Okey, kita dapat. Sekarang ni kita dapat exhaust close dekat 40. Lebih kurang lah dekat 40 lah tu. 40. Okey, so sekarang ni kita akan dial. Kita dah dial. Kita pergi whiteboard besar untuk aku cuba kongsi kat hampa apa maksud-maksud nombor ni. Okey, jom. Right, so tadi lepas kita dapat nombor, sini open, sini close, sini intake, sini exhaust. Kita dapat nombor minyak buka 55, tutup 40, exhaust buka 80, tutup 10. Okey, ini adalah marking yang kita gunakan, bukan marking standard, bukan tengah-tengah. Kan? Marking standard tengah-tengah, kita ke bawah satu gigi. Ke bawah satu gigi. Okey. Sebab apa aku bubuh ke bawah satu gigi? Sebab dulu, sebelum ni, ataupun mungkin sekarang, kita ada satu percayaan yang mana bila kita lompat mata ke bawah satu gigi, motor lebih pick up. Tapi sebab apa jadi macam tu? So, video kali ni adalah aku campur sekali untuk menjawab soalan orang tanya, bang, kenapa kalau motor kita lompat satu gigi ke bawah, motor terasa pick up? Okay, so aku akan jawab soalan tu dekat video ni lah. Dan sini kita ada satu marking ke atas satu gigi juga. Jangan tengok, nampak tak tulisan aku? Alhamdulillah, nampak. Okay, so apa yang berlaku tau? Okay, nombor-nombor ni dia akan sangkut dekat pergerakan piston kita lah. Okay, ni adalah silinder block. Kalau okey lah, wah sikit lah, teruk sangat. Okey pun. Okay, ni adalah silinder block. Dekat daripada piston bawah naik ke atas, kita ada 180 degree ya. Kita ada 180 degree. Okay. Sekarang ni kita tengok, kita baca minyak tutup 1 mm terus. Tak nak ambil baca areng tu pening, nanti nak sembang panjang sangat. Aku tak nak pening kawan buat apa. Okay, sekarang ni kita tengok 40 degree. Maksudnya, okay, contoh sini 40 degree. 40 degree. Piston dari bawah naik ke atas. Berlaku lejang mampatan. Apa yang berlaku? Kita nampak kat sini, ada banyak lagi degree-degree yang perlu piston naik untuk sampai ke atas. Untuk melakukan proses lejang mampatan. Dan bila banyak benda yang dia nak lalu, maksudnya makin banyak udara, makin ketat enjin tu. Kan? So kalau sini kita kata 180 darjah tolak 40 degree, kita ada 140 degree yang perlu dilalui oleh cam ni. Dia ada 140 degree lagi dilalui untuk memampatkan sebarang benda yang ada dalam ni. Yang ada dalam ni oksigen dan minyak lah. Sebab ini adalah lejang mampatan. Tulis sini, tengok tak faham pula. Lejang mampatan. Walaupun tulisan tak lawa, tolong dengar dan tengok apa aku tulis lah. Okay, lejang mampatan. Piston dari bawah naik ke atas. Sekarang ni kita rasa, engkau ketat lah. Motor pun memang cepat gila habis gear. Top speed tak ada. Semua top speed tak ada. Top speed ketat. Okey.
Kalau kita tahu lah, kita tahan throttle lama lagi pecah enjin tu. Jawapannya piston bertemu ke jalan lah. Okey. Lepas tu datang balik sembang dengan member dia. Wian cakap ke bawah pick up kuat. Memang pick up kuat weh. Sekarang ni top speed tak ada. Aku nak top speed juga. Okey. Member pula cakap, okey sekarang ni makin lompat ke atas 1 gigi. Daripada asal 40, kemungkinan dia jadi 80 degree. Kemungkinan dia jadi 80 degree. Okey, sekarang ni dah ubah makin. Apa yang berlaku pula dekat dalam enjin kita? So piston kita dari BDC ni, dari bawah, dari 0 kosong naik ke bawah kosong ni tak ada mampatan tau. Tak ada mampatan sampai sini. Puk. Okey. Berlaku lejang mampatan. Sini nampak dah rod. Berlaku lejang mampatan. So sekarang ni perasan tak apa perbezaan dia? First kali kita nampak perbezaan lejang. Daripada 180 tolak 80, dah hanya tinggal 100 degree. 100 degree saja piston tu perlu travel untuk sampai ke atas untuk melakukan lejang mampatan. So semakin pendek lejang yang dia berlaku, sebab waktu tu valve minyak tutup, semakin sikit udara dan minyak yang perlu dimampatkan. Jadi kerja dia lagi senang. Sebab tu dia lebih lembut. Kan? Nampak? Panjang ni ya. Tadi panjang ni. Tadi dekat satu sikuku. Sekarang ni panjang ni ya. Jengkel. So lagi sikit. Sebab tu motor cenderung lembut. Sebab tu motor cenderung ke arah top speed. Dan kita tahu kalau kita lompat ke atas motor tu timing cam, kita boleh rasa motor tu kita boleh tahan throttle tu lebih lama daripada yang kita pakai 40 ni. Tapi sekarang ni patah balik dah try lompat segi try. Wah, top speed memang lembut gila ujung. Kan? Top speed memang lembut gila. Wih, best top speed dia. Tapi pick up pula mampus. Sebenarnya mungkin makin yang terbaik adalah dekat 60 pertengahan dia. Mungkin itu yang terbaik berdasarkan tengoklah enjin tu macam mana kan. Mungkin 60 makin dia yang terbaik. Sebab kita kena faham motor ni, Allah Akbar, whiteboard besar pun tak cukup ruang rupanya. Kalau owner datang, saya nak pick up gila babi bang, top speed pun gila babi. Selalunya kalau orang datang macam ni, aku tanya balik, motor hang tu motor ke babi? Sebab memang takkan dapat pick up gila babi, top speed gila babi. Memang takkan dapat. Sebab pick up ni adalah apa? Gear 1 ataupun gear 2. Top speed gear 3 atau gear 4. Kami wise hang, ada 5 gear, ada 6 gear. Tu pandai kira lah kalau ada 6 gear, 1, 2, 3 ni pick up. 456 tu kita boleh kata speed. Tu memang kalau pick up nak gila babi, top speed nak gila babi, selalu kita tanya dulu lah, tu motor ke babi? Memang tak dapat macam tu. Kita nak sesuatu, kita kena korbankan sesuatu. Melainkan kita ambil yang tengah-tengah. Jadi pilih hampa nak yang mana. Hampa nak yang mana. Kalau nak pick up, ambil pick up. Nak top speed, ambil top speed. Pilih kan. Sebab benda-benda ni simple. Tunjuk benda ni kalau nak top speed, abuh 80. Pick up memang tak ada lah. Sebab motor ni bocong, lambat. Dia nak mampatkan sikit. Jadi tenaga letupan dia pun kurang sikit. Berbanding dengan 40 ni, enjin ketat. Pick up melantun-lantun. Masuk gear, wheelie 8 tiang dia wheelie. Tapi top speed tak ada lah, dia ketat. Okay. Itu alhamdulillah dapat jawab soalan orang kenapa bila kita lompat gigi cam pun motor terasa berbeza. Okay, sekarang ni kita tengok dekat nombor cam ni sekarang. Tengok nombor cam ni sekarang lah. Apa yang berlaku? Tengok nombor ni. First kali jangan lupa aku ada jadual 030 5 35 10 40 15 45 20 50 25 55 30 60 35 65. Sebab ada sampai 55 kita buang 55 40 70 45 75 50 80 55 85. Okey. Kenapa nombor-nombor ni? Okey, ni adalah grup A, ni grup B. So A kat mana? A kat sini, A dekat sini, B dekat sini, B dekat sini. Okey, tengok nombor ni. Sekarang kita tengok nombor minyak buka. Nombor minyak buka dekat mana? 55 bawah ni. Kita pakai marker lilin. Bawah ni minyak buka 55. Minyak tutup kat mana? 40. Jauh ke dekat? Jauh, jauh di mata dan jauh di hati nombor macam ni. Kan? Lepas tu sini 80 10. Sini 80. Sini 10. Dekat sang, dekat sebelah-sebelah ni tak. Ni nombor exhaust. Ni nombor exhaust, ni nombor minyak. Okey, sepatutnya nombor macam ni kita tak akan pakai. Satu sebab apa? Nombor yang jauh macam ni memang untuk speed takkan ada. Speed takkan ada. Pick up pun tak tahu, pening pun. Sekarang ni motor ni dalam keadaan kacau bilau lah. Sebab apa? Sebab nombor-nombor ni dia ada grup-grup dia. Grup-grup keperluan dia dekat mana, CR macam mana, motor ni cenderung ke arah mana. So dia tak boleh sesuka hati mengambil geng-geng yang bukan dalam teritori dia lah kan. Sebab kalau kita tengok kat sini, contoh minyak buka 55 ni untuk motor RPM gila babi ni, RPM tinggi.
Sedangkan 40 ni RPM standard. Ni RPM standard. Lepas tu pula 80 ni. 80 ni RPM tinggi ni. Gila babi ni RPM tinggi. 10 ni RPM standard. Kita boleh kata RPM standard lah. RPM standard atau pertengahan lah, pertengahan. So ke mana motor ni nak pergi sebenarnya? Itu yang buat motor ni kacau bilau nanti. Memang tak kena lah. Jadi kita akan ubah nombor ni lah. Macam mana cara nak ubah? Macam mana cara nak ubah? Okay. First kali, kita buat total duration lah. 55 tambah 40 jadi 95. 80 tambah 10 jadi 90. Okay. Cara dia macam mana? Valve intake close tambah valve exhaust open sama dengan A. A bahagi 2 sama dengan B. Total duration in tolak B sama dengan C. Total duration X tolak B sama dengan D. So menatang apa ABCD ni? Ni kotak baru kita nak buh. Sini B, sini C, sini D. Nampak tak ABCD tu? Sebab tu kecil lah tu. Takut silap cahaya kan. Okey, nampak? So kalau kita kira 40 tambah 80. So sini kita tulis 40 tambah 80. 40 tambah 80, A ni mewakili jadi 120. 120 bahagi 2 kita akan dapat 60. So 60 B, letak kat B ni 60. 60. Okey, lepas tu total duration in 95. Tolak B. So kiralah 95 tolak B 60. Kita akan dapat 35. So letak kat sini 35C. Total duration X 90 tolak B 60. So tulis sini 90 tolak 60, kita akan dapat 30. 30. Ni nombor kita nak baru pakai sekarang. Minyak buka 35 kat mana? Sini 35. Tutup 60. Sini jiran dia. Exhaust buka 60. Jiran dia juga. Tutup 30. Sebelah dia je. Nampak? Hubungan mereka lebih akrab sebab selalu pergi. Kalau nombor macam ni, ibarat laki seorang kahwin bini dua duduk satu rumah. Aku mungkin akan dikecam oleh viewer wanita bila sebut bab laki kahwin dua ni. Tapi aku tak rasa ada perempuan tengok video aku. So nombor ni lebih cantik, nombor ni lebih ke arah betul. Ni lebih cenderung RPM tinggi. Ni pun RPM tinggi. So bila semua nombor ni menghala ke RPM tinggi, enjin tu akan ke arah RPM tinggi juga. Kadang bukan sebab RPM tinggi, sebab nak mengeluarkan tekanan yang tinggi. Macam tu juga. Kalau nak compare tadi 40. 40 ni bukan tekanan yang tinggi untuk kita keluarkan. 10 punya overlap pun bukan untuk cuci pembakaran yang RPM tinggi, bukan. 55 RPM tinggi, 80 RPM tinggi. Sebab tu aku cakap nombor tadi kacau bilau, nombor ni lebih aman makmur, bahagia. Dan sekarang kita akan ubah ke enjin tu. Kita akan tengoklah kat mana marking dia sebenarnya. Okey, jom. Okey, sekarang ni aku dah bawa masuk adjustable timing cam pulley. Panjang nama dia. Lalu orang duk tanya, apa function adjustable bang? Nama sendiri dah membawa maksud adjustable ni, maksudnya ada benda yang kita boleh ubah-ubah lah. Okey, sekarang ni umum orang tahu aku gemar mengubah nombor minyak tutup dulu. Sebab untuk kelebihan single cam ni kita gerak satu nombor, kalau satu nombor kita dapat, nombor lain pun kita akan dapat lah. Sebab dah akan ikut sekali. Okey, sekarang ni kita tengok kat mana minyak tutup. Asal minyak tutup 40 tadi. Sekarang ni mana? Kita dah bagi betul dah marking dah sama standard. Kita tengok kat mana. Sekarang ni minyak tutup nombor 65. Nampak? Tadi ke bawah 40 minyak tutup. Aku bagi betul dia jadi 65. Kan? Okey, sekarang ni kita kena ubah marking ni sikit je lagi. Sebab nak pakai 60 kan. Tapi sebelum tu sekejap aku nak cek tepek dulu. Takut tepek aku ketat sangat ke apa ke. Boleh lah tu. Tak ketat sangat, tak lembab sangat. Okey, sekarang ni 65. Aku nak pakai tadi 60-an. Okey, aku bawa sikit je. Sikit saja. Okey. Kita akan kunci. Ni lengki dia ni bukanlah bentuk macam ni asalnya. Tapi atas kekerapan aku duk pakai. Ni memang aku punya untuk adjust je, untuk sukat je. Aku duk pakai lengki dia sampai loboh lah. Sebab banyak kali sangat kan. Okey, sekarang kita tengok kat mana pula minyak tutup dia. Sekejap. Okey. Sekarang ni minyak tutup dekat 62. Belum lagi. Aku nak pakai 60. Kita akan tengok nombor exhaust apa. Sebab tadi aku rasa tepek aku pun set tak berapa betul. Itu adalah cara yang salah ya kawan-kawan semua. Sebab sebenarnya kita kena set tepek tu macam mana motor tu nak hidup. Tapi aku memang seorang yang macam ni lah. Selalu last kali baru aku akan check betul-betul. Sebab last kali kita akan check apa yang tak kena lah. Okey, kita check sekali lagi tengok. Mana kita dapat minyak tutup. Dekat 58 tu. Dekat 58. Tak apa, sekejap. Kita tengok exhaust buka kat mana. Sama. Telah tadi tepek tak apa betul tadi. Aku dah betulkan tepek. Ni baru nampak nombor dia berdenih sikit lah. Baik. Nak cek sebentar lalu.
Okey. Sekarang ni aku nak kena ubah balik. Aku nak bagi minyak tu tutup 60 juga. Sikit je lagi. 2 degree je. Sebenarnya tak beza sangat dah 2 degree. Tapi buatlah. Kena ke sini sikit. Okey. Dapat juga. Nak pakai minyak tutup 60 juga. Lengki dia dah out dah. Sebab aku kekerapan aku pakai. Okey, dapat 60. Tengok overlap. Sebab tadi overlap minyak besar sangat. Tengok. Aku rasa tak best nombor tu. Nombor macam ni aku suka pakai. Okey. So sekarang ni kita akan mendial. Allah. Mana aku punya ni? Ni dia. Sangkut habis wire semua. Okey. Ni nombor asal. Nombor tadi. Sekarang ni kita nak mengubah. Kita dah mengubah kedudukan cam. Dan kita akan tengok apa nombor yang akan keluar. Dan kita akan dial secara data penuh. Lepas tu kita akan pergi whiteboard lebih besar untuk aku cuba huraikan. Okey, sekarang ni kita tengok. Kita dial, kita tengok nombor exhaust buka berapa sekarang ni. Exhaust buka dekat 58. Okey, exhaust buka 58. Minyak buka kat mana? Tengok meter minyak. Minyak buka dekat 33 lebih kurang tu. 33. Pusing lagi, tak akan dapat. Exhaust tutup. Okey, bagi kosong sikit. Exhaust tutup kat mana? 31. 31 exhaust tutup. Okey. Minyak tutup kat mana? Tengok meter minyak. Sampai habis. Nampak sikit je lagi tu. Reverse balik. Okey. 60 lebih kurang lah tu. 59 tu. Letak je lah 59. Okey. Sekarang ni kita dah dapat nombor dia. Sekarang ni kita nak cari overlap leaf dengan leaf valve dengan loop center. Kita cari overlap leaf dulu. Apa itu overlap leaf? Overlap leaf adalah nilai angkatan sewaktu berlaku overlap. Overlap tu dekat mana? Dekat minyak buka dan exhaust tutup. Lejang dia apa waktu tu? Penghujung lejang buang, permulaan lejang masukkan. Okey, kita tengok meter minyak je dulu. Minyak buka kita ambil terus 1 mm, pegang meter kat kosong. 2 lebih tu. 2.8. Kita dapat overlap leaf minyak 2.8. Pusing lagi sampai habis exhaust. Bagi meter cantik kosong, reverse balik. 1 mm, tangan letak kat piring, kosong, tengok meter je. 2. Tinggi lebih sikit exhaust. 3.1. 3.1. So perbezaan 0.3 je lah. Okey, leaf valve macam mana? Okey, kita bagi kosong. Tengok meter exhaust. Kita ambil leaf ketinggian exhaust dulu. Tadi leaf cam sekitar 6 mm plus kan? Kita tengok exhaust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.07. 9.07. Okey, kita tengok minyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.4. 9.4 mm ketinggian minyak. Okey, LC macam mana pula nak cari? Okey, sebelum ni ada orang mengadu sukar nak dapat 0.01 ataupun 10 mikron ralat. So kalau sukar dapat tu ambil je lah 50 mikron 0.05 tu. Okey, kita berhenti kat 0.05. Tengok piring nombor 81 dengan tengok ralat betul-betul ni. Kalau 81 sekejap. 82 dengan 65. Saya tulis sini. 82, 65. Okey, sama juga meter exhaust. Kita ambil 0.05 sebelum maximum lift dengan selepas maximum lift. Ambil, pusing dia paling tinggi. Kita tengok. Ni kita kena ubah bagi kita nampak. Okey. Kat situ berhenti kat 80. Kita dapat sini 70. 70 dengan 87. 70, alamak. 70, 87. Okey, so kita pergi whiteboard lebih besar untuk cuba kongsi. Kena lipat juga. Cuba kongsi lah apa maksud nombor-nombor ni. Okey, jom. Right, so tadi kita dah ubah nombor cam tu daripada
jauh menyimpang daripada fatwa yang sepatutnya, kita dah rombak. 33, 59, 58, 31. Teruk benar apa tiganya pun. 31. Okey. So 5831 ni kita ada sini total duration, kita ada degree, kita ada overlap lift, kita ada lift valve dan kita ada LC. Okey, total duration macam mana dapat? Tambah je lah. So 33 tambah 59, 33 tambah 59, 2, 1, 5, 7, 8, 9, 92. Hilang dah sikit degree dah. Daripada 95 tadi kan. Sebab apa? Tepek tak apa betul lah tadi. Okey. 58 tambah 31. Tambah je. 9, 8, 89. So sini 89. Hilang 1 degree, nampak? Sebab tepek. Nah, kita pun boleh ubah nombor ni sikit-sikit melalui keliran tepek kita sendirilah. Okey, nak dapat degree macam mana? Tambah 180. So 92 tambah 180 kita akan dapat 100 pula dah. 272 degree. 89 kita akan dapat 269 degree. Okey, overlap lift minyak kita dapat setinggi 2.8 mm. Exhaust tinggi sikit 3.1 mm. Ni mm lah, bukan inci ya. Lift valve kita dapat minyak setinggi 9.4, exhaust 9.07. Perbezaan hampir 0.33 perbezaan adalah. Okey, untuk loop center kita bertemu dekat minyak 82, 65, exhaust 70, 87. Exhaust yang problem tadi kan. Right, so loop center ni kenapa? Loop center ni adalah titik paling tinggi untuk sebatang loop, sama ada loop minyak ataupun loop exhaust lah. Sebenarnya aku ajar orang ambil 0.01 sebelum dan selepas maximal lift. Tapi ramai komplain susah sah. Aku cakap susah ambil lah 0.05. Sama je. Bolak-balik kita akan dapat tengah-tengah ni juga. Kan? Bolak-balik kita akan dapat tengah-tengah tu juga lah. So macam mana nak dapatkan center dia ni? Lepas dah ada nombor. Cara dia tambah je lah. 82 tambah 65. Jadi 7. 86 14, 147. 147 kita kena bahagi 2. Kita akan dapat jawapan 73 ni rasa aku. 73,5. Ya. 147 bahagi 2. 147 bahagi 2. 73.5 betul? Kita akan dapat 73.5 angle loop center. Saya tunjukkan apa. So sini sama juga. 70 tambah 87 kita akan dapat 157 bahagi 2 kita akan dapat 78 ni, 78,5. 157 bahagi 2. 78.5 betul. 78.5. Okey, so 78.5 ni macam mana nak dapat ni pula? Kita tolak dengan 180 lah. Kita akan dapat jawapan 106.5 rasanya. Tekan kalkulator, takut salah kena kecam pula. So 180 dengan 73.5. 106.5 betul. 785 ni kita akan dapat 101.5. Betul tak? 78.5. Betul tak? 78.5. Okey, 101.5. So dekat mana nombor-nombor ni tau? So siapa yang ada piring, aku tunjuklah. Mana nak lalu ni? Sebelah dengan charger power bank. Okey, tengok kat piring ni. Okey, sekarang ni tengok sini. Buah ni. Okey, untuk minyak kita dapat ni 73.5. Kita kata 75 dekat sini. Ini loop center paling tinggi minyak. Exhaust kita dapat kat 78.5, dekat 80 dekat sini ya. So tak jauh pun loop center dia. Kan, loop center minyak lebih tinggi, lebih ni daripada exhaust lah sekarang ni. Right. So ini adalah data cam tadi dan apa yang kita nampak kat sini tau. Pertama-tama kita nampak degree dia besar untuk motor model Honda EX5. Selalu nombor-nombor macam ni adalah nombor-nombor untuk geng Y suku, LC, FZ apa semua tu lah. RS pun jarang-jarang pakai cam nombor macam ni. Dan nombor macam ni adalah nombor untuk high performance punya enjin lah. Sebab nombor besar, degree besar boleh keluarkan tekanan yang kuat menghasilkan tenaga. So kalau tekanan tak kuat, daya tak kuat, tenaga pun takkan kuat lah. So tak perlu cam besar-besar sebab nanti enjin tu lembek, tak ada tenaga. Right. So sekarang ni kita tengok enjin ni pakai cc 192.9. cc dia asal daripada 100. So selalu kalau nombor macam ni CR aku bagi tahu apa? Selalu kalau dekat-dekat 60 ni aku cakap CR 13 kan. Tapi sebab enjin ni dia lain macam sikit sebab cc dia memang oversize besar. So aku tak suggest pakai 13, pakai je 12. Sebab apa? Sebab cc dia dah besar. Kemudian pemilihan rocker arm ratio dia sendiri.
membantu enjin tu lebih ringan sebenarnya tanpa perlu compression tinggi. Sebab kalau tengok sini lift 94, 9.07. Perasan tak? Tadi lift cam 6++ je. Tapi hasil daripada pergerakan lift cam menolak rocker arm tolak valve keluar apa? 9.4, 9.07. Nampak beza dia. Kalau pakai rocker arm standard nak dapat 9 kena naik 9 mm. Pakai rocker arm ni naik 6 je, keluar 9. So jadi daya dia lebih cepat, acceleration motor tu lebih cepat. Sebab dia tak perlu lalu tinggi, dia tak perlu daya yang tinggi, dia tak perlu gesek banyak-banyak, hasil dia tetap banyak. Sebab tu orang tukar rocker arm. Sebab nak rocker arm ratio, bukan sebab nak pakai bearing. Tak, bukan sebab nak pakai bearing. Right. Kata kita tengok overlap dah. Overlap tinggi ni. 2.8, 3.0, hampir 3.0 dah overlap ni. Lalu nombor macam ni memang untuk menyejukkan dan juga membersihkan sebenar-benar bersihnya sebab tu lejang overlap. Kalau sini 58, 58, sini kosong memang tak ada top speed dah. Sebab tu dia perlu seiring. Nombor ni perlu seiring. Segila mana kita nak jadi, nombor tu pun kena gila jugalah. Kita tak boleh, kita je gila, nombor tak gila, tak boleh. Kita tak boleh, nombor cam je gila, kita tak gila, tak boleh. Sebab tu selalu aku cakap, tak ada cam yang terbaik. Tak ada cam yang terbaik. Cam yang terbaik hanyalah ada bila kita dapat setting. Bila kita tak dapat setting tu, kita kata cam tu tak bagus lah. Sebab tu selalu cakap juga ke orang, kalau ada cam yang turun daripada langit sekalipun, tapi kita setup tak betul, tak laju juga. Macam tu je. Right. So ini nombor dia kan. So macam cakap ni CR12. Sebab kena faham asal Aspire 90. Maka nak mula lipat. Asal Aspire CC 97. Sekarang ni dah jadi 192.9. So standard Aspire CR9. Yang ni aku cakap CR12. Okey. Kalau kita tukar ni bubur CR9 sekalipun, apa yang sama? Nilai CR sama tapi daya tak sama. Daya tak sama. Sebab ni tenaga daripada 192.9. Ini tenaga daripada 97. So memang tak sama daya dia lah. Memang tak sama. Right, so aku rasa itu saja untuk cam ni. Kalau boleh tengok degree lift semua. Perubahan berlaku bila cam pakai rocker arm dan cam tu sendiri kita buat bentuk tidur dalam penuh keimanan. Tidur dalam penuh keimanan. Okay, so kalau tengok nombor macam ni, motor ni memang bukanlah untuk on the road, bukanlah untuk daily use, pergi sekolah, hantar anak, pergi beli pasar malam ke, pergi beli pasar malam pula, pergi pasar malam ke, memang bukanlah. Kita kena faham enjin yang dah modified heavy macam ni, kesesuaian dia ke arah cenderung untuk race sajalah, motor parking lah orang panggil. Ataupun orang panggil apa, motor rentung, bukan motor yang kita nak pakai hari-hari lah. Boleh pakai hari-hari kalau hang kaya, sebab peratus nak pecah kalau kita duk pakai on the road, lanyak, pantang traffic light, lampu hijau, aura joki sprinter masuk, memang masalah. Memang masalah. Poket pun kecil amat dah macam ni kalau motor macam ni kan. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat untuk hampa nampak perbezaan bila kita ubah kedudukan marking dan bila kita tukar rocker arm. So insyaAllah banyaklah hampa dapat daripada video ni. Aku harap hampa dapat banyak. Kalau hampa tak dapat apa-apa langsung daripada video ni ataupun sekadar dengar bebelan aku, kegagalan hasil daripada aku sendiri lah, gagal buat konten yang bagus untuk orang faham. Right, so itu saja untuk video kali ini. Macam biasa, sebarang pertanyaan lanjut untuk next video apa aku buat, boleh komen dekat bawah. Macam biasa, walaupun aku tak baca, tapi walaupun aku tak reply, aku baca. Walaupun aku tak reply, aku baca. So itu saja untuk aku kepada hampa. Sudahkan video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.